kita kembali ke bahagian kedua webinar kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Mio Muhammad Saiful Nizan Muhammad Sa'ali sebagai moderator untuk meneruskan bahagian kedua sesi petang ini. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hasnah Toran selaku penceramah jemputan kita pada petang ini. Seterusnya hadirin dan hadirat yang saya raikan. InsyaAllah pada petang ini kita akan mendengar sedikit perkongsian dan pencerahan daripada yang berbahagia Prof. Madya Dr. Hasnah berkenaan dengan kelainan berganda autistik dari aspek implikasi dan juga kesan. Kita juga akan melihat dari sudut intervensi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi pada petang ini, insya-Allah 1 jam pertama insya-Allah saya akan beri ruang kepada Prof. Madya Dr. Hasnah untuk memberikan sedikit perkongsian mengenai topik kita pada petang ini, dan kemudiannya saya akan susuli dengan sesi soal jawab yang mana insya-Allah saya akan kemukakan sekitar 5 soalan kepada beliau. Dan akhirnya saya akan buka juga soalan kepada hadirin dan hadirat. InsyaAllah seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, program kita pada petang ini akan disiarkan secara langsung di FB Live Pusat Genius Pintar Negara. Jadi sudah barang pasti jika ada tuan-tuan mempunyai sebarang soalan, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan pada ruangan komen. Dan insyaAllah kalau saya akan teliti dulu soalan-soalan tersebut agar related dengan topik yang kita bincangkan, dan insya-Allah kalau soalan tuan-tuan itu terpilih, maka sudah barang pasti saya akan ajukan kepada yang berbahagia Prof. Madya Dr. Hasnah. Tuan-tuan dan puan-puan, topik kita pada petang ini sangat menarik, iaitu berkaitan dengan pelajar pintar, cerdas dan berbakat. Dari sudut kita nak melihat dari sudut kelainan berganda. Dan kita insya-Allah panel kita, penceramah kita akan memberi perkongsian dan pencerahan dari sudut aspek implikasi dan juga intervention yang perlu kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada peringkat awal insya-Allah saya akan menceritakan serba sedikit mengenai latar belakang beliau. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, insya-Allah Dr. Hasnah merupakan pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM, di mana beliau mengajar dan menjalankan penyelidikan dalam bidang intervention awal pendidikan kanak-kanak, dan beliau memfokuskan kepada penyelidikan autism dan dari sudut sokongan dan juga latihan guru. Beliau juga merupakan pemegang ijazah Doktor Falsafah dalam bidang intervensi awal daripada University of Oregon, Amerika Syarikat, yang beliau mulakan pada tahun 2009 hingga 2014. Dan beliau juga merupakan ketua penyelidik makmal autism UKM, di mana beliau dan dia punya kumpulan research telah menjalankan pelbagai penyelidikan dari sudut kaedah berkesan mendidik kanak-kanak yang mengalami autism. Kemudiannya pada tahun 2014 sehingga tahun 2020, beliau telah menjadi pengarah Pusat Genius Kurnia, iaitu sebuah pusat di bawah KPM yang menyediakan intervensi awal dan yang menyediakan pendidikan untuk kanak-kanak yang mengalami autism, serta menyediakan sokongan kepada ibu bapa mereka. Antara modul-modul yang telah disediakan, digunakan oleh pusat ini adalah dari sudut produk-produk yang dibangunkan di makmal autism di UKM. Antara modul-modul ataupun dia punya konten, saya lihat daripada profil beliau, antara modul-modul yang dibangunkan mengandungi strategi pengajaran dan pembelajaran, dan juga untuk pelbagai kemahiran seperti membaca, matematik, menulis, kemudian ada juga mengenai modifikasi tingkah laku. Sudah barang pasti berdasarkan kepakaran dan pengalaman beliau, beliau telah dilantik sebagai penasihat kepada One Stop Early Intervention Center OSET Sarawak, dan beliau juga menjadi penasihat kurikulum pendidikan khas KPM Brunei, Kementerian Pendidikan Brunei, bukan Malaysia. Kemudian beliau juga menjawat jawatan sebagai pengerusi Majlis Penasihat Anak Istimewa Selangor serta penasihat Pusat Autism PDRN.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, Prof. Madya Dr. Hasnah ni merupakan anak jati Pulau Pinang. Beliau berasal dari Bukit Mentajam dan beliau mempunyai 3 orang anak, di mana 2 anak beliau mengalami autism. Lantaran itu, usaha yang dijalankan beliau adalah membangunkan sebuah rumah kehidupan berdikari untuk anak sulung beliau yang berusia 25 tahun, dan juga beliau juga menyediakan 13 orang lagi rumah kehidupan berdikari bagi anak beliau seramai 13 orang. So tuan-tuan dan puan-puan, sudah tidak dapat dinafikan. Memang satu pilihan yang tepat. Beliau memang expert, pakar bidang, dan beliau juga berada di lapangan. So beliau adalah orang yang paling tepat untuk sama-sama kita mendengar perkongsian daripada beliau. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, InsyaAllah saya dengan penuh takzim dan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Prof. Madya Dr. Hasnah Turan. Doktor, saya peruntukkan doktor sekitar 45 minit hingga 1 jam untuk doktor berkongsi mengenai topik kita pada petang ini, dan insyaAllah selepas itu saya akan susuli dengan soalan yang saya akan majukan. Saya dengan penuh takzim mempersilakan Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Genius Pintar yang menjemput saya. Sebenarnya sejarah dengan Pusat Genius Pintar ni lama, sebab dulu saya pengarah Pusat Genius Kurnia, sama-sama duduk dalam keluarga Genius, dulu-dulu Permata. Jadi Pusat Genius Pintar tu rasa macam adik-beradik lah, insyaAllah. Terima kasih banyak menjemput saya. Tetapi topik kita hari ni berat berganda sebab kita nak bercakap tentang autism dan juga anak-anak yang pintar, cerdas, berbakat yang mengalami autism. Jadi disebabkan saya rasa khalayak yang ada dalam majlis ini adalah khalayak yang dah sangat familiar dengan gifted education, maka saya akan lebihkan sedikit mengenai autism, sebab autism ni yang sebenarnya agak kompleks untuk faham. It is not difficult but it is complex, sebab orang banyak salah faham tentang autism, mainly because anak-anak autism ni dari segi fizikal dia nampak macam anak-anak yang lain, tetapi kenapa dia punya tingkah laku berbeza, kenapa cara dia berinteraksi itu berbeza. Jadi itu yang menyebabkan orang sukar nak faham. Dan saya rasa untuk kita memahami gifted children with autism, we need to really understand autism. Sebab saya rasa banyak topik-topik mengenai talented and gifted children sebelum ni kan. Jadi insyaAllah 30 minit saya akan luangkan masa untuk menerangkan mengenai autism, laju juga tu, dan lagi 30 minit mengenai implikasi anak yang talented, gifted dan juga ada autism, dan juga apakah intervensi yang sesuai, pun laju juga sebab kita ada 1 jam saja, kemudian kita ada question and answer. Jadi insyaAllah saya kongsi dulu PowerPoint saya ya. Right. Sekejap. Okey. Sekejap ya. Okey. Right. Jadi tajuk saya adalah Twice Exceptional, Gifted Students with Autism, Implication and Intervention. Untuk makluman semua, elakkan guna perkataan autistic tu, sebab autistic tu dia satu terma yang tak politically correct when we use it for children, sebab kita untuk politically correct kita guna dalam pendidikan khas apa yang dipanggil children first atau people first. Maksudnya kita kata children with autism, children with disabilities, individual with autism, individual with disabilities. So kita tak boleh kata autistic children. Jadi children, perkataan children tu kena datang dulu. Jadi gifted students with autism ya. Right. Dia punya terminologi dulu. Jadi twice exceptional, perkataan twice exceptional tu menggambarkan gifted children, they are gifted and they also have disabilities. Ada kelebihan dari segi pintar, bakat, pada masa yang sama ada kekurangan upayaan. Jadi it's quite difficult for people to grasp the idea kan. Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan. Ada selalu digunakan 2E
Twice Exceptional kan 2E. Dalam bahasa Melayunya kan, saya tanya beberapa pakar, bukan pakar autism, pakar dalam bidang talented and gifted, ada yang mencadangkan dwi keistimewaan, itu Dr. Rusadah, kelebihan berganda, itu Datuk Noria, dan kekurang upayaan berganda, itu PM Dr. Manisah. Dan apabila kita tidak ada terminologi yang mantap, itu menunjukkan bahawa ilmu kita di Malaysia mengenai topik ini belum mantap. Bahasa menunjukkan bangsa. Jadi bangsa kita tak ada bahasa lagi yang mantap untuk terma ni, menunjukkan bangsa kita belum lagi mantap dalam bidang inilah Right. Jadi ini adalah satu petikan yang saya rasa kita kena fahami dulu, kita kena cerna dulu. Jadi dia kata twice exceptional individuals, evidence exceptional ability and disability. Jadi anak-anak yang 2E ni, dia ada exceptional ability, keistimewaan dia, dan dia juga ada kekurangupayaan. Dan kadang-kala exceptional ability tu dominate. Jadi apabila exceptional ability menonjol, kekurangupayaan tu jadi macam tersorok. Manakala apabila kekurangupayaan pula menonjol, keistimewaan dia pula tersorok. Jadi apabila ada dua fenomena ini, kadang-kadang each may mask the other so that neither is recognized or addressed. Sehingga kan kedua-duanya tak mendapat perhatian dan kedua-duanya tak diselesaikan dengan tuntas. Itu dia. Dia, it's a jostle between exceptional ability dengan disability. Nanti saya rasa kalau ada pelajar-pelajar saya kat sini duduk diam-diam pandang apa yang Baldwin dan rakan-rakannya tulis pada tahun 2015, dan saya rasa ini adalah core isu kita mengenai twice exceptional untuk anak-anak yang ada autism di Malaysia, ya. Right. Jadi saya kongsi di sini, ini adalah Ping Lian. Ping Lian ni anak Malaysia tapi dah berhijrah ke Sydney, Australia, dan Ping Lian adalah seorang savant. Dia savant. Savant itu dalam bidang autism tu menyebutkan seseorang yang ada ability yang sangat sangat hebat. So dia savant dalam bidang lukisan, dan ini adalah lukisan dia yang fokus kepada Masjid Ubudiah di Kuala Kangsar, dan lukisan ini terjual dalam harga 30 hingga 45 ribu ringgit. Lukisan ini 30 hingga 45 ribu ringgit. Jadi kiranya Ping Lian ni banyak mengenerate income melalui lukisan dia, boleh hidup dengan lukisan dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak, boleh Google dia di website. Dan saya pernah berjumpa beberapa kali dengan mak dia, dan mak dia kata mereka terpaksa berhijrah ke Sydney, Australia kerana mereka rasakan bahawa di Malaysia tidak ada sokongan untuk mengembangkan bakat Ping Lian. Jadi dia pergi ke Sydney, Australia, dan mereka rasa beberapa organisasi di situ menyokong Ping Lian untuk berkembang. Itu adalah mungkin satu isu yang sensasi, tetapi kita kena hadapi dan kita kena gaji, ya. Dan seorang lagi di sini, ini nama dia Jamila, tetapi lebih dikenali sebagai Art Jamila. Dan Art Jamila juga adalah savan dalam bidang lukisan. Kita ada juga savan dalam bidang muzik, tapi saya tak ada masa nak kongsikan. Clarence Kang contohnya savan dalam bidang muzik. Bidang akademik belum yang saya kenal rapat. Banyak saya lebih kenal dalam bidang muzik dan seni, ya. Dan ini adalah lukisan Jamila. Beberapa kali dia memenangi award, dan lukisannya pun satu lukisan puluh ribu. Dan ada satu kali sebab mak Jamila dia arkitek, dan kami ni yang ada juga anak-anak autism, alamak kenapa anak kami tak pandai melukis, ya? Sebab ada satu hotel beli banyak lukisan Jamila untuk almost every floor in the hotel, and kami yang ibu-ibu yang cemburu ni, kami kira ratusan ribu ringgit jugalah income dia untuk projek hotel tu saja. Jadi ini adalah kita punya talented and gifted young men and women with autism, right? Jadi masuk
tak boleh nak sembang panjang-panjang, kena masuk terus kepada definisi autism. Ia adalah sejenis kecelaruan neurologikal ataupun kecelaruan urat saraf otak. Jadi perkataan disorder tu saya translate kepada kecelaruan, ada juga yang translate kepada gangguan. Saya tak sukalah gangguan. Gangguan tu macam gangguan benda-benda makhluk halus ke apa kan, sebab dalam ni ada kecelaruan. Jadi kita panggil kecelaruan neurologikal, dia ada mendatangkan impak negatif kepada perkembangan saraf otak. Maka apabila input masuk ke dalam otak, prosesnya adalah berbeza dengan orang yang tipikal, maka outputnya berbeza. Sebab tu kita tengok orang yang ada autism, tingkah laku dia berbeza, persepsi dia berbeza, interaksi dia berbeza. Bagi mereka yang nak mengetahui lebih lanjut secara saintifik mengenai autism, boleh rujuk kepada DSM-5. DSM-5 ini nama penuh dia Diagnostic Statistical Manual 5th Edition. Kitab ini dia menerangkan mengenai pelbagai kecelaruan ADHD dan pelbagai yang lain. Jadi psikologis banyak merujuk kepada, psikologi special educators banyak merujuk kepada manual DSM-5 ini ya. Right. Jadi memang terdapat peningkatan dalam kejadian autism 1970-an. Kajian saintifik menyatakan 3 atau 4 kes bagi 10,000 kanak-kanak, tapi sekarang tahun 2021 satu kes autism dalam 44 kanak-kanak, United Kingdom 1 dalam 66, Korea Selatan 1 dalam 33, Mexico 1 dalam 110, Qatar 1 dalam 90. Di Malaysia kita sedang usahakan, insya-Allah tim UKM akan mendapat grant daripada KPM untuk menjalankan kajian mengenai prevalence ini. It's not an easy research sebab ia melibatkan pelbagai stakeholders, melibatkan pakar-pakar yang menjalankan diagnosis dan sebagainya. It's quite complicated. InsyaAllah dalam setahun lagi maybe we can tell more about this research ya. Dan bagi Malaysia yang tak ada specific prevalence statistics tu, WHO, World Health Organization menganggarkan bahawa 1% bagi setiap populasi mengalami autism. Jadi Malaysia ada 31.7 juta penduduk, maka terdapat 317,000 orang yang mengalami autism, dan kejadiannya lebih ramai dalam kalangan lelaki jika dibandingkan wanita. 4 lelaki 1 wanita ya. Orang suka tanya saya, doktor, apa yang menyebabkan autism? Saya tak minat, sebab saya lebih minat kepada intervensi. Saya tak minat mengkaji apa yang menyebabkan autism. Autism masih lagi satu misteri apa yang menyebabkannya. Sebab itu logo antarabangsa bagi autism adalah keping puzzle. It's still a puzzle. Puzzle dari segi apa yang menyebabkan autism, tetapi macam mana nak mengajar menangani autism, bagi saya it's not a mystery anymore. We know how to do it. We know how to do it. Tapi masalahnya dengan mak bapak, bila kita cakap tak percaya. Ada setengah mak bapak tu lebih percaya kepada bomo lah dan sebagainya. Itu that's my pet peeve lah. Jadi yang saya senaraikan ini adalah faktor-faktor persekitaran yang boleh meningkatkan risiko kejadian autism. Bukan menyebabkan autism, tetapi kajian saintifik menunjukkan bahawa kalau ada faktor-faktor ini, risiko kejadian autism tu semakin meningkat. Jadi I'm sorry I cannot dwell long on this slide. Banyak lagi yang saya nak share. Okey, jadi sehingga kini masih tiada penawar. Apa kita kata, anak autism tu ambil ubat. Di Malaysia kita guna perkataan ubat. Di negara barat dia tak sebut ubat, dia sebut drugs. We are taking drugs for hyperactivity, we are taking drugs for attention deficit dan sebagainya. Tetapi di Malaysia kita guna ubat. Jadi bila kita sebut ubat, orang fikir itu penawar lah. Tetapi sebenarnya tak ada penawar. Ubat-ubatan yang prescribe oleh pakar-pakar itu adalah untuk handle isu-isu yang dihadapi seperti kurang tumpuan, attention deficit, seperti hyperactive ataupun aggressiveness ya. Right. Bila saya menyebut perkataan agresif, salah satu salah fahaman masyarakat di Malaysia yang sangat besar tentang autism, dia kata salah satu simptom autism adalah agresif. Agresif bukan simptom autism. Agresif adalah simptom anak tak mendapat intervensi awal. Agresif adalah simptom ibu bapa kurang ilmu tentang mendidik anak. Okay, I want to make it clear. Kalau anak tu mendapat intervensi awal dari usia 2-3 tahun,
kita boleh settle. Kalau mak bapak mantap, kita boleh settle. Okay. So ini adalah ciri-ciri utama autism. Bukan agresif ya. Ciri-ciri utamanya adalah dia cacat dari kemahiran komunikasi sosial dan cacat dari kemahiran interaksi sosial. Kalau kita kata, oh dia cacat kaki tangan, hudung ke, ataupun dia cacat penglihatan, cacat pendengaran, terus orang boleh faham. Tapi cacat impairments in social interaction and social communication itu susah orang nak faham. InsyaAllah saya akan cuba terangkan ya. Dan juga dia ada rigidity, dia mempunyai tingkah laku, minat dan aktiviti yang terhad dan berulang-ulang. Dia punya minat tu sangat mendalam. Contohnya ada sepasang kembar, rumah dia dekat lapangan terbang Subang. Kapal terbang lalu ke atas, dia boleh cakap itu Cessna ke Boeing ke Fokker ke. Kapal terbang tu dekat langit, dia boleh cakap enjin yang mana. There's one boy that I know, dia dengan enjin kereta, dia boleh cakap itu enjin Proton X70 ke, enjin Honda ke, Mazda C50 ke apa benda, dan dia boleh tahu tu Mazda C50 2021. Dia siap boleh bagi tahu tahun pengeluaran kereta tu. Jadi bila dia minat tu kan, dia minat yang sangat mendalam, sehingga kadang-kadang minat tu menyebabkan mereka jadi macam square peg. Okay, right. Okay, saya tak akan go through tentang isu komunikasi sosial dan interaksi sosial. Ini adalah antaranya ada kanak-kanak dari segi communication tu, ada yang langsung tak boleh bercakap, ada yang boleh bercakap, ada yang boleh bercakap tapi gibberish. Bila kita pasang telinga, oh dia sedang mengulang-ulang dialog Upin Ipin ke, atau dia mengulang dialog SpongeBob ke, ataupun macam seorang nenek tu kongsi saya, anak cucunya yang ada autism balik pada sekolah, Amin belajar apa di sekolah Amin? Oh saya pergi sekolah sebab saya nak jadi polis. Jadi lain yang ditanya, lain yang dijawab. Ini antara isu komunikasi sosial dan interaksi sosial. Jadi dia interaksi sosial tu, dia nak masuk dalam grup tu, dia tak ada skill. Is very difficult to understand. InsyaAllah saya akan cuba terangkan ya. Okay, yang orang selalu cakap tentang autism, ada eye contact ke tak, ada eye contact ke tidak, sehingga ada yang bila buat early intervention tu nak fokus kepada eye contact. To me eye contact is not important, but what is important is the social skills and the communication skills, sebab itu adalah dia punya core kecacatan dia yang asasnya tu ya. Right. Jadi ini adalah tingkah laku minat yang berulang-ulang. Echolalia adalah salah satu padanya. Echolalia tu maksudnya apa yang kita cakap dia ulang, apa yang kita cakap dia ulang. Itu kita panggil echolalia. Kalau kata anak yang autism dia level yang teruk, dia rocking ataupun kibas-kibas tangan. Kalau anak autism yang high functioning, dia akan sangat contohnya dia akan sangat minat dengan anime ke. Ada satu dua anak autism, dia siap gunakan kredit kad bapak dia untuk order produk-produk anime dari Jepun. Bapak tengok kredit kad pengsan, bapak macam mana anak aku yang 5 tahun ni boleh order produk anime daripada Jepun dan sebagainya kan. Okay, jadi dia terlalu minat macam tu right. Ini yang kita katakan rigid thinking patterns, minat yang sangat tinggi dan di luar kebiasaan dari segi intensity atau fokus. Dan poin yang terakhir tu hyper dan hypo itu kepada ada golongan kanak-kanak yang mengalami autism yang turut mengalami apa kita sebut sensory disorder. Sensory dia kan penglihatan, pendengaran, dia punya sentuhan, dia punya bau dan sebagainya. Ada yang hyper, terlalu sensitif, ada yang hypo, tak ada efek langsung. Contohnya setengah kanak-kanak dia jatuh ke apa, menangis sekejap saja sebab dia hypo, dia punya tolerance to pain tu adalah sangat tinggi. Kalau anak lain dah melalak-lalak, dia menangis sekejap je sebab dia tak begitu rasa sakit tu ya. Right. Jadi ini kita dah nak masuk dalam part ni. I hope everybody can pay attention to this. If you understand this theory of mind, you'll understand the issue of this cacat social komunikasi dan social interaksi ni ya. Okey, Profesor Simon Baron-Cohen daripada Oxford University, dia banyak mengkaji golongan autism yang high functioning ataupun bahasa pasarnya kita panggil Asperger syndrome. Sekarang ni kalau kita tengok dalam DSM-5, dia tak ada guna dah Asperger syndrome. Dia hanya guna
autism saja, tetapi dulu-dulu ada terminologi Asperger syndrome, dan pakar Asperger syndrome adalah Simon Baron-Cohen ni. Dan pada tahun 1988 dia mencipta satu eksperimen yang dikenali sebagai Sally Ann test. Dan melalui Sally Ann test ni dia bercakap mengenai theory of mind, kadang-kala dikenali juga sebagai mind blindedness, buta minda, mind blindedness. Macam mana orang autism boleh jadi mind blinded? Macam mana minda dia tu dia tak boleh nak tangkap. Okey. Jadi kita tengok apa yang dimasukkan dengan Sally Ann test ni. Yang ni pay attention is sometimes tak nampak Right. Jadi kalau kita tengok yang rambut blonde tu itu Sally. Yang berdiri sebelah bakul tu adalah Sally. Yang berdiri sebelah kotak itu adalah Ann. Okey, Sally ada marble, dia ada guli, dan dia ambil guli tu, dia masukkan ke dalam bakul. Okey, selepas dia masukkan guli ke dalam bakul, dia keluar daripada bilik tu. Semasa Sally tidak ada dalam bilik tu, and dia ambil marble tu daripada bakul dan dia pindahkan ke dalam kotak. Jadi soalan yang Profesor Baron-Cohen tanya kepada kanak-kanak dan remaja yang mengalami autism adalah, apabila Sally masuk ke dalam bilik semula, dia akan cari marble dia tu, guli dia tu, dia akan cari dalam bakul ke dia akan cari dalam kotak? Sally akan cari dalam bakul ke atau dia akan cari dalam kotak? Boleh tak saya minta Encik Mio untuk bagi jawapan? Terkejut Cik Mio Ke siapa-siapa nak bagi jawapan? Sally masuk balik dalam bilik, dia nak Sally akan cari guli dia tu dalam bakul ke atau dia akan cari dalam kotak? Saya rasa dalam bakul, Prof. Okey. Alhamdulillah Encik Mio tidak ada autism. Tidak ada autism. Orang yang tak ada autism dia akan jawab bakul. Sebab semasa Ann pindah ke dalam kotak, Sally tak ada. Jadi Sally tak tahu bahawa Ann dah pindah, maka Sally akan cari dalam bakul. Tetapi majoriti kanak-kanak autism, hampir 2/3 daripada anak autism dalam penyelidikan Profesor Baron-Cohen tu akan menjawab kotak. Mereka menjawab Sally akan cari dalam kotak. Sebab mereka tidak boleh meletakkan diri mereka dalam kasut Sally. They cannot understand Sally punya point of view. Dia yang autism, dia nampak Ann pindah ke dalam kotak, maka dia assume Sally pun akan berfikiran seperti dia. Saya patah balik itulah yang disebut theory of mind. Jadi individu yang mengalami autism, tak semua, but high percentage, tak semua, but high percentage of individuals with autism, they have mind blindedness. Mereka tak ada theory of mind tu. Dia tak ada capacity nak memahami orang lain berdasarkan mental state orang itu. Dia hanya ikut kepala dia je. Sebab itu, untuk anak-anak remaja autism yang high functioning, kadang-kadang jika dia minat tentang dinosaur, dia nak cakap tentang dinosaur, orang dah jemu, dah berapa kali sangap, dah berapa kali menguap dah, tapi dia tak faham bahawa orang tak minat. Itu yang kita maksudkan sebagai teori aman. Contohnya, saya ingat lagi semasa ada VIP datang ke Genius Pintar. I was invited. So VIP tu cakap, saya ingat lagi ada lecturer daripada Genius Pintar yang bisik pada saya, harap-harap student kami yang ada autism tu takkan tanya soalan yang pelik-pelik. Sebab ada 3-4 orang student yang ada autism. Janganlah, sebab dia orang ni yang autism ni, kalau dia nak tanya, dia main tanya je. Dia tak ada berlapik-berlapik. Sebab itulah sebab dia tak ada theory on mind. Pada pendapat dia, soalan dia tu benar. Kenapa dia tak boleh tanya? Dia tak faham tentang apa yang kita kata soalan yang berlapik. Dia tak ada lapik, dia hodong saja. Itu sebab mind blindedness due to this theory of mind ni. Okay, right. Jadi kita bergerak, itu satu, nak memahamkan tentang bagaimana dia ada kecacatan social interaction tu, kita gunakan theory of mind tu. Sini saya nak kongsi kenapa autism sukar difahami. Autism sukar difahami, satu, sebab is very diverse, sangat pelbagai. Nama clinical autism adalah kecelaruan spektrum autism.
Dia ada spectrum. We need to understand the spectrum. Dan second reason why autism is difficult to understand adalah ada wujud comorbidity. Saya terangkan ya. First of all, saya terangkan mengenai spectrum. Ini spectrum. Kalau tengok tu ada A, B, C, D kan. Jadi dari segi social ada spektrum, komunikasi ada spektrum, IQ, tingkah laku, sensory. Jadi kita ada pelajar A, B dan C. Dari segi social, C yang hampir kepada social yang tipikal, manakala B tu dia dalam dunia dia sendiri. Komunikasi pula A yang nampak macam paling bagus, B yang paling teruk. IQ yang paling tinggi pun A, B yang paling rendah. Tapi tingkah laku, walaupun IQ A tinggi tetapi tingkah laku A yang paling teruk sekali. Sensory pula A yang paling teruk sekali, C okey. Jadi kan anak-anak yang ada ASD ni, dia berterabur atas spektrum ni. Jadi bila dia berterabur atas spektrum tu, sebab tu bila kita tengok anak-anak autism, kalau kita jumpa seorang saja orang autism, you cannot assume that you understand autism, but you just understand that one person with autism sebab it's so diverse. Dia punya presentation of autism dia itu adalah sangat diverse sebab kewujudan spektrum ni. Satu lagi sebab ini adalah mengenai comorbidity. Autism ni dia kalau kata individu tu dia ada autism saja, then it's easy to teach. Sebab autism saja, autism tu maksudnya dia cacat social interaksi, social komunikasi dan pemikiran yang agak rigid. Itu saja. Tetapi kalau dia ada autism dan dia ada ADHD, itu yang tak boleh duduk diamnya, tak boleh fokusnya. Kalau dia ada autism dengan ADHD dengan apraxia, tak boleh duduk diam, tak boleh fokus dan ada kesukaran untuk bertutur. Dan kalau dia ada ADHD, apraxia dan intellectual disability IQ di bawah 70. Jadi ada kajian menunjukkan bahawa ada dalam kalangan anak autism ni comorbidity dia sampai 5. Anak saya Muhammad yang 26 tu masuk kategori autism yang teruk lah. Masa dia kecil dia ada autism, dia ada ADHD, dia ada apraxia, dia ada intellectual disability dan dia ada sensory issue. Dia ada 5. Dia ada 5, 5 in 1. Jadi itu yang sukar untuk difahami sebab ada autism yang autism saja, ada autism dengan comorbidity. Dan sebelum saya terlupa, bila kita bercakap tentang twice exceptional children, mungkin it's not just twice exceptional, maybe triple exceptional. Kalau dia ada ADHD, ada autism dan ada giftedness, itu dah 3 tu. Kalau kata dia ada autism, ada ADHD, ada anxiety disorder plus giftedness, tu dah 4 dah tu. Jadi kadang-kadang maybe twice exceptional pun kita tak boleh nak pakai. Okay. Dan disebabkan comorbidity ini, sebab itu autism selalu juga di-misdiagnosis. Anak tu ada autism tetapi diagnosis dia sebagai ADHD. Bila ADHD kita fokus kepada ADHD dia saja tetapi kita tak fokus kepada autism. Dan saya dapati bahawa mak bapak takut dengan perkataan autism. Kalau doktor kata, anak puan ADHD, lega bukan autism. Ataupun anak puan ada disleksia, lega bukan autism. Sometimes it's that juga, okay? Right. Jadi ini adalah antara senarai comorbidity dengan autism. ADHD, ADD, intellectual disability, Savant syndrome, issue sensory, Savant epilepsy, dyslexia, hyperlexia, apraxia, anxiety. Okay, kalau disleksia tu sukar untuk membaca, difficulty in decoding symbols, the letters. Hyperlexia pula kita tak ajar dia dah boleh membaca. I know one boy at the age of 2.5 tak boleh bertutur tapi boleh membaca. Macam mana kita tahu dia boleh membaca? Sebab mak dia beli alphabets, magnetic alphabets yang lekat dekat peti ais tu. Mak dia bangun pagi nanti ada ayat-ayat. Ada ayat-ayat dekat peti ais. Mak dia tanya, you ke yang buat ayat? Tak, I pun tak buat ayat. Siapa buat? Tengok-tengok, anak sulung dia yang ada autism 2.5 years, dia dah boleh buat ayat-ayat. Jadi belum boleh bertutur, dah boleh membaca. Itu yang kita maksudkan dengan hyperlexia, ya. Right. Yang ini saya akan skip. Okay. Jadi implikasi. We're doing quite okay, ya. Laju saya. Laju sangat-sangat. Dah setengah jam. Okeylah, I'm on time. Tak sangka saya. Jadi implikasi mengenai twice exceptional ni kan. Autism itself sukar untuk dikenal pasti. Kita tak cukup pakar. Kalau nak diagnose autism, kita perlukan sama ada psikologis,
psikiatris ataupun developmental pediatrician. Developmental pediatrician ni, kalau kita kata pediatrician tu doktor pakar kanak-kanak, tetapi developmental pediatrician adalah doktor pakar kanak-kanak yang fokus kepada perkembangan, yang fokus kepada autism, ADHD. Dan developmental pediatrician dekat Malaysia tak sampai 15 orang. The last time I count 11-12 orang saja yang kita ada. Dan psikologis pun tak semua psikologis yang cakap mengenai autism. Psikologis pun tak semua fokus kepada autism, tak semua fokus kepada children. Ada psikologis fokus kepada geriatrik, ada fokus kepada anxiety dan sebagainya. Jadi the last time dalam 200 orang psikologis tak semua yang fokus on autism, dan psikiatris pun tak ramai. Jadi sebab itu kalau mak bapak tu tak ada kemampuan nak hantar anak ke hospital swasta, nak melalui hospital kerajaan untuk dapatkan diagnosis, kadang-kadang waiting list saja, kalau kata 6 bulan tu syukur alhamdulillah. Kadang-kadang waiting list dia sampai setahun baru nak jumpa, dan first time jumpa tak dapat diagnosis. Jadi kadang-kadang selepas 2 tahun berulang alik jumpa doktor pakar baru dapat diagnosis autism. Apatah lagi dengan giftedness. Saya rasa identifying children with talent, who are talented and gifted, saya rasa boleh pass kepada Dr. Rolinda untuk cakap is it easy or is it difficult to identify them. Apatah lagi apabila dianya bertindan macam tu, twice exceptional. Jadi we still do not have enough experts, kita tak cukup pakar untuk diagnose autism, apatah lagi twice exceptional. Dan kita juga tidak ada garis panduan ataupun clinical guideline yang jelas untuk diagnosis, dan ini menyebabkan ketirisan potensi. Anak tadi yang saya kata boleh membaca pada usia 2,5 tahun, tak boleh bercakap tapi boleh membaca. I believe he is gifted. I believe he is gifted. Sebab mak dia adalah lecturer dalam bidang graphic design. Jadi mak dia di rumah sentiasa bekerja dengan komputer, ajar student dia macam mana nak design grafik dan sebagainya. Dan satu hari mak dia dapati bahawa anak dia dah boleh dah gunakan dia punya software-software yang simple untuk buat video, untuk buat this and that. Jadi anak tu adalah gifted, tetapi sayangnya dia tidak berjaya di sekolah. Mak dia keluarkan dia dari sekolah, hantar dia ke pusat swasta. Maafkan ya kalau ada guru-guru pendidikan khas yang mendengar ni, tapi saya perlu berkongsi cerita kisah benar lah. Jadi apa yang berlaku adalah guru-guru pendidikan khas di situ tak tahu macam mana nak tackle anak ni. Jadi bila dia tak tahu tackle anak ni sentiasa mengamuk, sentiasa tantrum, dan kita pun tak boleh menuding jari kepada cikgu-cikgu. Kita perlu tuding jari kepada jurulatih cikgu-cikgu saya lah. Kenapa tak latih cikgu-cikgu tu dengan mantap? But the thing is that ilmu mengenai anak-anak istimewa ni adalah dynamic, ever evolving. Contohnya seperti DSM pun. Dulu ada DSM-4, kemudian ada DSM-4TR, kemudian DSM-5. Jadi DSM ni dikeluarkan oleh American Psychological Association, APA. Jadi mereka pun tahu bahawa ilmu mengenai kekurangupayaan ni dia berkembang. Sebab itu manual DSM ni pun dia ada versi-versi dia. Tetapi sayangnya saya rasa pendidikan khas ataupun latihan guru di Malaysia kurang laju berkembang. I was in Purnia for 6 years. When I come back to UKM, melatih guru-guru 14 minggu dalam semester tu, kerja semput nak cram in everything. Saya sedang mengajar tahun 1 mengenai ciri-ciri kekurangupayaan, kurang upaya pembelajaran, dengan nak cover autismnya, ADHD-nya, dyslexia, comorbidity, tercungap-cungap. Jadi jawapannya adalah kita kalau tak sempat nak cover semua dalam pra-pendidikan, pre-service teacher training, kita kena continue dengan in-service teacher training. Okay? Jadi ketirisan potensi apabila anak-anak yang pintar, cerdas, berbakat ni tidak dapat kita tangkap dan tak dapat kita gilap. Sedih. Baru-baru ni
ada satu ibu datang kepada saya, doktor, anak saya dulu belajar, anak dia dua orang, satu tingkatan 2, satu tingkatan 4. Kedua-duanya belajar di sekolah premier, sekolah berasrama penuh yang premier di Malaysia, tetapi tak boleh menyesuaikan diri, keluar daripada sekolah berasrama penuh tu dan homeschooling. Dan nampak gaya memang mak struggle sebab mak nak kena take care of dua, homeschooling. Dan again, tak perlu diajar pun sangat pandai. They teach themselves through YouTube dan sebagainya, macam mana nak develop software, macam mana nak buat graphic design dan sebagainya. Dan saya rasa sangat heartbroken lah, sangat sedih apabila anak-anak yang pintar cerdas berbakat ni yang fall through the cracks of our system. Ini yang saya kata ketirisan potensi. Sebab tu saya sentiasa bersedia nak bekerjasama dengan Pusat Genius Kurnia, sebab saya nampak Pusat Genius Kurnia saja yang jadi champion kepada anak-anak yang twice exceptional pada masa ini. Mungkin ada guru-guru individual di sekolah berasrama penuh ataupun di sekolah-sekolah yang menjadi individual champion, tetapi champion dari segi organisational, itulah Pusat Genius Kurnia. Dan saya tahu bahawa terdapat ramai tenaga pengajar muda di Pusat Genius Kurnia yang mungkin mencari peluang untuk buat masters atau buat PhD. Saya cadangkan buatlah research dalam bidang twice exceptional. Silalah establish diri anda sebagai pakar dalam bidang twice exceptional ini, sebab kita belum ada pakar dalam bidang ini, kita sangat-sangat memerlukan. Jadi implikasinya juga lagi adalah twice exceptional ini sukar untuk dipahami. Baru saja 2 hari sudah saya ada mesyuarat dengan seorang, bukan jutawan Malaysia, seorang billionaire Malaysia. Seorang billionaire Malaysia. Bila dia billionaire tu bukan saja economic status dia tinggi, pendidikan dia pun tinggi, dan dia bercerita tentang cucu dia. Dan saya katalah, oh Datuk, cucu Datuk ni twice exceptional. Twice exceptional tu maksudnya dia gifted dan dia ada autism. No. Dia kata no. Dia tak percaya bahawa cucu dia gifted, dia percaya bahawa cucu dia menjadi cerdik sebab dia hantar cucu dia ke satu program ni. Kalau anak tu tak gifted, you hantarlah ke program mana, anak tu tidak akan gifted. Cuba bayangkan, pada usia 3 tahun setengah, dah boleh tanya dia punya nenek dia, what is 13 times 6? 4 tahun. What is 13 times 6? What is 42 times? Dia duduk quiz orang macam tu. Dia sendiri pun times dia boleh bagi jawapan. Jadi kan kita tak bercakap lagi tentang keluarga yang B40. Ni billionaire yang seorang datuk, kita cakap tentang twice exceptional pun dia in denial. Jadi kalau tanya saya, Dr. Hasnah, kalau mak bapak in denial, you buat apa? Adakah you force it down their throat? Adakah you no. Dengan ibu bapa dan juga nenek dengan datuk jugalah. Kadang-kadang you kena hulukan sikit dengan istiqamah, dengan sabar, sebab you cannot force them. You can force them to accept it. Dan saya cakap terang, bagi ibu bapa yang kaya-kaya tu kadang-kadang saya give up awal-awal. Sebab saya rasa dengan kekayaan mereka, they can figure something out. I'm more interested to help the poor ones yang kalau kita tak tolong memang tak ada lubang lagi lah nak tolong. Sebab di Pusat Genius Kurnia dulu ada seorang cucu Tan Sri pun datang seminggu saja. Datang marah-marah kat kita, who are you, do you know that we pay your salary dan sebagainya. Cikgu upset lah. Saya kata relax. Dia nak keluar pada Genius Kurnia, keluarlah sebab ada ruang untuk keluarga B40. Dia macam tu. Jadi bukan saya nak mengata mak bapak, tetapi apabila kita kata spektrum dalam autism tu menyebabkan kepelbagaian yang menyukarkan kita untuk faham, menyukarkan kita untuk memberi intervensi, perkhidmatan sebagainya. Satu lagi perkara yang menyukarkan usaha kita adalah ibu bapa. Ibu bapa pun ada spektrum. Kita ada ibu bapa yang educated, yang mampu, yang sangat proaktif. Kita ada ibu bapa yang B40, yang bekerja sebagai rider tetapi proaktif. Kita juga ada ibu bapa yang bapa kerja CEO, mak kerja PR director dan sebagainya, tetapi still
tertutup minda dia tentang autism. Sangat pelbagai. Jadi saya nak bagi tip di sini, apabila kita handle mak bapak, disebabkan mak bapak pelbagai, cara kita handle pun pelbagai lah. Kalau kata contohnya ada satu mak tu kan, dia adalah princess. Bila saya stalking mak tu dekat Facebook, rupanya dia anak bongsu. 6-7 beradik, dia anak bongsu. Dia duk cerita dia miss arwah bapak dia, dulu arwah bapak dia layan. So dia ala-ala princess, diprincesskan oleh bapak dia. Bila ada anak autism, dia jadi tak kuat. Dia sekejap dia anxiety, sekejap dia menangis, sekejap dia hibah. Okey, untuk mak-mak yang princess macam tu, kita kena tegas sikit. Kita kena jadi macam mak-mak dia. Puan kena macam tu, macam tu. Untuk ilmu nak handle mak bapak ni kan kena bagi kepada cikgu-cikgu. Saya rasa di pusat jenis kurnia, kalau you ada anak Twice exceptional, you kena fikir macam mana nak tackle mak bapak juga. Mak bapak yang mana yang proaktif. Okey doktor, kita cakap A, dia buat A, B, C. Datang balik kita cakap D, dia buat E, F, G. Pun ada juga mak bapak macam tu. Okey, jadi kalau mak bapak macam tu, apa yang kita buat? Kita bagi, kadang-kadang kita bagi website je, kita bagi website, kita bagi YouTube, dia akan belajar sendiri, dia akan implementasi sendiri. Ada setengah mak bapak, saya kena jadi back cop, kena panggil, kena marah, kena ada satu bapak tu, dia dari Afrika, sangat macho, kan? Laki-laki daripada Afrika, dia machismo dia tu. Jadi isteri dia tu very ikut je cakap suami. Dr. Hasna boleh tak? Dr. Hasna, kita juga kena, saya juga sebagai back cop dekat jenis kurnia tu, kena menghadap bapak yang machismo yang I don't think my son has all this. Macam tu kan. Jadi okey, jadi guru tidak terlatih untuk mendidik anak-anak 2E ni. Jadi saya selalu, bila cikgu tak mampu, saya kata jangan tuding jari kepada cikgu, tuding jari kepada institusi yang melatih guru. Dan itu antaranya saya, dan saya cakap bahawa 14 minggu untuk mengajar tentang ciri-ciri kurang upaya pembelajaran tercungap-cungap. Jadi kita kena implement dalam kepala otak cikgu kita, mereka kena ada lifelong learning. Jadi sebab itu apa yang saya buat sekarang, saya buka YouTube. Sebab dalam kuliah tak cukup, saya cuba buat YouTube dan sebagainya. Apabila kita bercakap tentang twice exceptionality, maka twice the needs. Anak-anak dia ada dia punya kecenderungan, keistimewaan dia yang perlu kita sediakan, dan dia juga ada kekurangupayaan yang kita perlu bantu. Jadi tak semua cikgu ada kemampuan ini. Dan saya rasa cikgu-cikgu di jenis pintar mungkin pandai tentang mengajar anak-anak yang talented, gifted and exceptional kids ni. So therefore you need to polish up your skills on macam mana nak handle dia punya disability ataupun dia punya autism tu ya. Dan masalah di sekolah-sekolah kerajaan kita adalah kita punya cara mengajar murid-murid yang one size fits all. Dan again kita tak boleh blame cikgu, satu kelas 40 orang. Jadi mana dia nak tengok yang ni ada autism, yang ni ada 2E ke apa kos, dia sekali harung saja, cara dia ajar sekali harung, cara dia taksir sekali harung dan sebagainya. Sebab itu di sekolah saya rasa kita kena gemblengkan counsellors, kena bagi ilmu kepada counsellors, kena bagi ilmu kepada guru-guru pendidikan khas supaya guru-guru pendidikan khas boleh bantu guru-guru di aliran perdana. Counsellor, saya rasa di sistem sekolah menengah di Malaysia ni, counsellors masih lagi dia orang punya potential dan talent counsellors ni is still untapped. Kita perlu tap ya. Jadi kalau kata ada wakil-wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri yang join kita punya talk tu, mungkin boleh buat program macam mana nak mantapkan kaunselor supaya mereka boleh kenal anak-anak 2E, mereka boleh tahu macam mana nak bantu ya. Right. Jadi intervensi saya jalan laju ya. Saya jalan laju. Jadi intervensinya nombor 1, wajib ada RPI, Rancangan Pendidikan Individu. Sayangnya di Malaysia, bagi anak-anak yang ada autism, yang high functioning, yang tidak belajar di kelas pendidikan khas, yang belajar di dalam program inklusif dalam kelas aliran perdana, rata-rata mereka tidak ada RPI. Dan cikgu pun melihat RPI sebagai satu yang sulit, sukar dan remeh. Jadi cikgu rasa tak payah.
tetapi sebenarnya RPI ni boleh membantu guru-guru untuk memahami apakah kekuatan dan apakah keperluan murid supaya satu rancangan pendidikan individu boleh dibangunkan untuk mereka. Dan seperti tebalnya salah faham masyarakat Malaysia tentang autism, komuniti guru di Malaysia pun banyak salah faham tentang apa itu RPI, menyebabkan mereka memikirkan RPI itu adalah sukar. Jadi saya nak minta Pusat Jenis Kurnia untuk 4-5 orang anak 2E di Pusat Jenis Kurnia, mungkin kita boleh buat satu bengkel bagaimana nak bangunkan RPI untuk mereka. Dan mungkin tahun pertama guru akan teraba-raba macam mana nak buat, but if we train continuously, saya rasa by the second year, third year, cikgu dah tahu dah apa yang nak isi dalam RPI itu. Dan saya rasa Pusat Genius Pintar juga boleh buat satu mini research mengenai implementation of individual education plan among children with talented and gifted. Ini kalau hantar ke jurnal mesti terbitlah, sebab tak pernah jumpa pun lagi artikel yang semacam itu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Right. Intervensi yang kedua adalah sokongan tingkah laku positif. Bila kita kata tingkah laku tu, tak semua tingkah laku tu agresif dan mencabar dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak yang ada autism ni dia ada anxiety. Jadi anxiety itu kan kadang-kadang menyebabkan ada sehingga menyebabkan selective mutism. Selective mutism tu maksudnya dia boleh bertutur tapi dia tak nak bertutur. Dia pilih untuk tidak bertutur sebab anxiety. Jadi kita ajar dia semua dia boleh buat tapi mulut diam saja. Okey? Jadi untuk anak-anak yang ada isu selective mutism, ada anxiety pun kita perlukan sokongan tingkah laku positif. Jadi apa beza sokongan tingkah laku positif ataupun positive behavior support jika dibandingkan dengan behavior modification? Behavior modification tu dia lebih reaction. Perkara tu berlaku baru kita fikirkan macam mana kita nak ubah tingkah laku tu. Tetapi positive behavior support pula adalah apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengelakkan anak-anak ini daripada mempunyai tingkah laku yang bermasalah. So what do we do to stop them from developing this problem behavior? So totally this is something yang semua orang boleh belajar. Dan kalau kita belajar tentang sokongan tingkah laku positif tu, bukan saja kita boleh implement untuk anak autism, anak yang berkeperluan khas, tetapi anak-anak yang tipikal pun kita boleh gunakan ya. Right, okay. Intervensi yang ketiga adalah social story. Social story ini kita tak translate kepada cerita sosial. Kalau kita translate kepada cerita sosial, makna dia macam lari kan. Jadi dalam bahasa Melayu kita panggil kaedah bercerita. Jadi untuk anak-anak yang ada autism, apa yang kita buat adalah kita buat satu buku cerita tentang isu yang dia nak hadapi. Contohnya anak yang 5 tahun takut pergi jumpa doktor gigi, kita buat cerita dia, okey, ini gigi Aiman ada rosa, kita pergi ke page yang berikutnya, gambar klinik tu, okey, kita pergi ke klinik, ada gambar budak duduk dalam kerusi, ada gambar doktor gigi. So kita cerita dia step by step apa yang akan berlaku di klinik gigi, dan kita akan ceritakan at least 2 minggu sebelum dia pergi supaya dia punya anxiety tu turun, supaya dia tahu exactly what's going to happen. Okay, dan kaedah bercerita ni juga boleh digunakan untuk remaja yang tak faham tentang sentuhan. Katakan remaja tu lelaki, dia tak tahu bahawa dia tak boleh pegang remaja perempuan ke, ataupun dia tak boleh singkap tudung ke, kan, dia tak boleh pegang certain parts of the body ke, pun boleh pakai juga. Tetapi saya rasa untuk dewasa autism yang IQ yang tinggi kurang sesuai, sebab social story ni dia baca ke anak-anak kan sikit. Kalau dewasa autism yang IQ rendah maybe sesuai ya. Saya cakap secara briefly, if you go to the internet, you key in social behavior support, banyak sumber di situ, tapi semua dalam bahasa Inggeris lah. Dan intervensi yang keempat adalah cognitive behavioral therapy. Terapi perilaku kognitif, lebih kepada terapi tingkah laku kognitif kot. Jadi dia adalah psychotherapeutical. Jadi apa yang kita buat adalah kita bantu murid tu untuk memahami dan memahami pikiran dan perasaan dia
yang menyebabkan terbit tingkah laku tu. Jadi kita why do you react that way? You react that way because you feel worried about certain things. Okay, what can you do apart from doing behavior A? What are the things that you can do in order to alleviate your worry about this issue? Jadi kita latih dia cognitive behavioral therapy, banyak dijalankan oleh psikologis, tetapi saya rasa CBT yang simple-simple tu cikgu-cikgu boleh buat. Saya rasa cikgu-cikgu ni kan kalau boleh faham tentang individu 2E ni kan, bila kita faham kan, kita dah tahu macam mana kita nak didik dia supaya kita boleh mengelakkan perkara-perkara yang negatif daripada dia, ya. Right. Intervensi yang kelima adalah sokongan di peringkat pengajian tinggi. Saya berpeluang 2-3 kes menjadi mentor kepada mahasiswa autism yang belajar di universiti. Dan saya rasa pengalaman saya menjadi mentor tu mengajar saya sebenarnya. Contohnya kita baca tentang pelajar universiti yang ada autism, yang ada isu executive functioning, kita baca. Tapi bila kita kata, oh macam ni rupanya, kita kena jelaskan dia. Executive functioning tu, okay, kalau kelas you pukul 8 pagi, maka malam you tak boleh tidur pukul 3 pagi. Kalau you tidur 3 pagi, you akan bangun pukul 10 pagi. So malam paling-paling lewat you kena tidur pukul 11 atau pukul 12. Supaya you boleh bangun 6.30, mandi dan sebagainya supaya sempat. Sebab daripada college nak pergi ke kuliah pun naik bas ke apa akan ambil setengah jam. The executive functioning. The young men yang with autism yang kita mentor tu kan, satu SEM tu kan, dia punya SEM kedua kata saya, isu yang dihadapi adalah tak hadir ke kelas. Bila tanya dia, kenapa you tak hadir ke kelas, especially kelas yang pukul 8-9 lah, langsung tak hadir. Bila kita tanya dia, Aiman, dia selesa bahasa Inggeris, Aiman, why didn't you attend your lectures? I was sleepy. Habis cerita. Senang je dia, I was sleepy. Macam tu. Kita nak ajar dia macam mana nak susun dia punya executive functioning tu. Dan also yang kita mentor tu dia ada masalah, itulah social interaction dia tu. Contohnya apabila kerja projek berkumpulan, dia ada lab work dengan 2 orang kawan in a group of 3. Bila kawan kata, oh Aiman, pukul 3 ni kita pergi lab, kita kena buat assignment minggu depan due. I want to sleep. Macam tu je. Saya nak tidur. Ini yang kita kata mind blindness tu. Dia tak sedar bahawa bila dia betul lah memang dia nak tidur. Memang betul nak tidur, tetapi dia tak faham bahawa apabila dia cakap dekat dia punya lab partners, dia tak tahu bahawa lab partners akan hangat hati. Sebab dia ada mind blindness tu, yang selling end dia tak faham tu. Itu dia. Dan juga projek luar kampus. Jadi apabila dia tak berjaya di Fakulti Sains Teknologi, kita nak cuba cari dia fakulti lain, Fakulti Sejarah contohnya, sebab dia rajin membaca, tetapi lecturer kat Fakulti Sejarah kata mungkin tak sesuai sebab tahun akhir mereka perlu pergi buat perlu melawat archaeological sites, dan pensyarah tu tak pasti. Tanya mak dia pun tak pasti macam mana anak dia nak survive ikut rombongan ke archaeological sites, duduk dekat homestay dan sebagainya. So sejarah dia tak boleh lompat ke sejarah. Jadi jadi maksudnya bila remaja autism ni masuk ke universiti, they need support. Salah masyarakat adalah, oh dia dapat masuk universiti, dia ni autism yang pandai lah. Jadi bila dia pandai, tak payahlah support. No. Dia pandai dari segi IQ, tapi dari segi interaksi sosial dan komunikasi sosial, dia cacat. Itu yang orang tak faham. Okay? Right. Jadi apa yang kita perlu wujudkan, kita perlu lebih ramai pakar yang boleh mendiagnosis twice exceptional, dan kita perlu wujudkan satu sistem diagnosis. Macam mana kita nak refer dan sebagainya. Kalau di Amerika, mereka ada akta mengenai talented and gifted education.
Di Malaysia saya rasa nak tunggu akta tu mungkin berpuluh Belum. tahun lagi lah. Belum Jadi lagi. kalau tak ada akta, sekurang-kurangnya garis panduan ataupun clinical practical guidelines ke macam mana nak tangani kes tuas exceptional. Mungkin KKM pun ada dia punya garis panduan, KPM pun ada garis panduan. Pendidikan khas yang mantap, di Amerika Syarikat anak-anak yang twice exceptional menerima perkhidmatan pendidikan khas. Mungkin ada ibu bapa yang anak saya talented and gifted, kenapa pula duduk pendidikan khas? But actually they are under pendidikan khas sebab dia ada disability yang memerlukan akomodasi, modifikasi dan intervensi. Dan perlu diwujudkan adalah kaunseling ibu bapa sebab kalau kata cikgu-cikgu boleh berkolaborasi dengan ibu bapa, lancar saja. Dia macam saya kata autism, dia punya apa yang menyebabkan autism is still a mystery, but how to teach children with autism is not a mystery. Di Genius Kurnia 1 tahun student kita ada 550. Kita tahu macam mana autism, macam mana pun kita tahu nak ajar, tetapi kadang-kadang ibu bapa sabotage. Bila kita kata kat ibu bapa kalau anak melalak macam tu, jauhi daripada anak. Jangan buat eye contact sebab bila you pay attention, that tantrum is going, macam you curah minyak ke api, tantrum tu akan. Tapi mak bapak kita ajar macam tu, bila anak mengamuk, kenapa sayang? Kita dah kata, kita dah bagi step. Anak tantrum, stay away. 5 steps away, don't look at, no eye contact. Ignore Cuma daripada ekor mata, pastikan dia tak mencederakan dia. Tak ramai ibu bapa yang mampu buat. Masih lagi nak ambil, nak dukung. Jadi sebab itu kita bagi we give parent education. Tetapi kadang-kadang setengah tu hatinya masih terhijab, mindanya masih terhijab. Saya cakap macam tu je lah. And of course teacher training, pre-service dan in-service itu without saying lah kan. Right. Jadi cadangan, ini cadangan ni untuk ilmuwan-ilmuwan muda, young academicians yang masih mencari tajuk untuk master's thesis dan doctoral thesis. Something yang kita perlu buat 20 years ago is response to intervention. Saya rasa kalau nak cerita tentang response to intervention, I will need at least 1 hour. Dan response to intervention ni di barat digunakan untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang ada kurang upaya pembelajaran. Jadi dia package. Dia ada package diagnosis dan juga package pendidikan. Diagnosis dia adalah melalui pentaksiran programatik. Di Malaysia belum take off lagi. Saya ada lagi 6 tahun, saya pun tak pastilah sama ada saya sempat nak do research on RTI sebab banyak lagi research yang kita jalankan. And then membangunkan latihan guru secara dalam talian. For example, saya ada seorang master student yang mengkaji mengenai guru bukan option pendidikan khas yang mengajar brailing kepada murid-murid buta. Mereka ni ijazah mereka mungkin marketing ke finance ke apa, buat di PLI, masuk dalam KPM, tiba-tiba hantar terus ke pendidikan khas, mengajar murid-murid buta. Dan apabila mereka dihantar untuk mengajar murid buta tu, they were given no training at all. Pelajar master saya interview 12 orang guru bukan option, ke-12 orang kata PPD tak bagi training, JPN tak bagi training, KPM pun tak bagi training. So kan untuk kes itu pun saya kata kenapalah KPM tak minta institut IPG untuk mengadakan short videos, 5-10 minit 10-15 minutes video put on YouTube, ajar macam brailing. It could solve a lot of issues if we give information and training to teachers via online. Can solve a lot of issues, termasuklah mengenai bagaimana nak mendidik murid-murid yang twice exceptional. Dan of course kita perlu membangunkan modul twice exceptional dan juga perlu ada package parent education dan juga sokongan kepada ibu bapa. So dalam bidang twice exceptional ni yang sebenarnya banyak lagi kerja kita nak buat. So kita menunggu seorang pakar twice exceptional dan saya harap seorang pakar akan muncul daripada Pusat Genius Pintar. So Encik Myo dah 4.45, mungkin saya berhenti di sini ya Encik Myo. Jam saya 4.45 ya.
Okey, baik. Terima kasih kepada Prof atas pencerahan yang sangat memberangsangkan dan sebenarnya sangat membantu kami-kami sebagai pendidik dan juga ibu bapa. Sebelum saya pergi kepada soalan, mungkin Dr. Rolinda ada apa-apa nak respon tak, Doktor? Sebelum saya go through kepada pembacaan soalan di Facebook. Baik, terima kasih Encik Mio dan terima kasih Prof. Madya Dr. Hasna. First and foremost, I would like to thank you lah. I feel so blessed lah to have you with us today because di pusat genius kita ni memang ada lah kerap saya hubungi doktor tentang memang wujudlah tuas exceptional yang seperti saya kata tadi, they are gifted and they have this disability lah. Soalan saya doktor, memang rakan-rakan pensyarah kami di sini memang tidak ada pelatihan yang khusus untuk anak-anak yang khusus begini. Jadi agaknya di mana ya kalau kita boleh dapatkan professional helps untuk train our teachers within this ya. Dalam help dalam negara ke luar negara? Dalam ataupun luar negara lah, mana-mana sedang ya. Saya rasa kalau dalam negara saya boleh bantu sebab saya rasa tenaga pengajar dekat jenis jenis pintar dia dah mantap dari segi talented and gifted education. Jadi kita top up dengan ilmu mengenai autism ataupun learning disability tu, top up tentang positive behavior support, tentang cognitive behavioral therapy. Boleh panggil kawan saya yang pakar dalam CBT untuk buat online training ke face to face training, maybe one session on CBT, and then saya rasa bukan saja fokus kepada anak tu tetapi bagaimana nak tackle ibu bapa. Sebab saya selalu kata dalam bidang pendidikan khas, minta maaf kita ya, saya selalu kata kepada cikgu-cikgu perlu tunggang ibu bapa. Perlu tunggang ibu bapa. Kalau bahasa sopan dia kolaborasi guru dan ibu bapa lah. Bahasa tak sopan yang saya pakai adalah tunggang ibu bapa. Sebagai contohnya kan, anak-anak yang belum toilet train. 7 tahun masuk sekolah rendah belum toilet train. Kalau di rumah anak istimewa seorang pun mak bapak tak mampu nak toilet train, apatah lagi di sekolah rendah yang ada satu kelas ada 7, 8, 10 orang anak istimewa kan. Jadi saya kata you tak boleh benarkan mak bapak lepas tangan tentang toilet train ni. You kena cekuk mak bapak, you kena tunggang mak bapak. Saya guna perkataan tunggang sebab saya nak menyedarkan cikgu-cikgu bahawa cikgu-cikgu tak ada magic wand, cikgu-cikgu tak ada tongkat ajaib. That's why untuk anak-anak istimewa ni mau tak mau kena berkolaborasi dengan ibu bapa, dan apabila kita dapat bina hubungan yang baik dengan ibu bapa tu kan, majority of the work is done by the parents. Macam tu. Terima kasih doktor. Ya, kembali pada Mio, Cik Mio. Okey, terima kasih kepada Prof Madya Dr. Linda, pengarah Pusat Jenis Pintar atas soalan tadi tu. So saya pergi kepada FB Live Pusat Jenis Pintar Negara. So ada soalan daripada Fabi Cheng Jia Tam. Okey, doktor, dia ada soalan. Bagaimanakah bagi kanak-kanak yang berusia bawah 6 tahun dengan 2 TUI dan ada autism, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber untuk membantu membentuk keupayaan anak-anak tersebut, especially terutamanya kepada kanak-kanak yang bawah umur 6 tahun tadi tu, mereka tidak berada di pusat jenis kurnia. Mungkin doktor boleh respon, silakan. Okey. Jadi kita tahu mereka ada tuas exceptional. Kita kena kaji apakah kekuatan dia dan apakah keperluan dia, dan kita kena penuhilah. Kalau kata ibu ini boleh dapat center yang mantap, yang tahu bahawa anak ini ada disability yang perlu dibantu, dan anak ini ada exceptional dia yang perlu digilap, maka settle. Tapi masalahnya tak banyak pusat yang ada ilmu tu. Jadi sebab saya sendiri pun ibu kepada 2 orang anak yang ada autism, saya nasihatkan ya kita mencari pakar untuk membantu kita, tetapi jika tidak ada pakar maka kitalah terpaksa menjadi pakarnya. Jadi kita tengok anak yang exceptional tu, apakah
program-program pengayaan, enrichment programs yang kita boleh salurkan kepada mereka. Contohnya kan, macam Ping Lian dengan Art Jamila tu, kalau kita bercakap dengan mak-mak dia orang ni, memang sahlah mereka berjaya dengan cemerlang atas usaha mak-mak dia tu. Kalau kita tengok Art Jamila punya studio, dia punya cat warna dia tu, dia punya rak cat warna dia penuh dinding, dan saya fikirkan bahawa hanya ibu yang mampu saja untuk boleh beli cat-cat warna yang mahal penuh satu dinding kan. Jadi mak bapak yang menggemblengkan sumber mereka, sumber keuangan, sumber tenaga, sumber masa. Kalau tak salah saya lah, mak Art Jamila dia pencen awal sebab dia nak fokus kepada Art Jamila. Jadi kepada puan yang bertanya tu, puan perlu gali ilmu lebih lanjut mengenai exceptionality anak. Kalau mahu mungkin bawa anak pergi buat IQ test. Dan untuk anak-anak yang kadang-kadang anak autism ni dia tak ada language lagi. Dia punya language pun lintang pukang. Jadi IQ test untuk mereka adalah IQ test yang berasaskan visual seperti Ravens, matrices. Jadi kita boleh pakai itu. Tetapi ada research yang menyatakan bahawa IQ test ni tak berkesan untuk anak autism sebab challenges yang mereka ada. Jadi nasihat saya adalah rather than focusing on the diagnosis, keep polishing dia punya strength and keep trying to fulfill dia punya needs. Dan saya juga nak cadangkan kepada pusat Genius Pintar, kalau mahu bangunkan sama program untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun yang talented and also ada disability ni, mungkin dapatkan grant kecil untuk study. That would be a good idea lah. Saya tengok kan untuk anak-anak yang twice exceptional, saya tak pandang ke lain, saya pandang ke Genius Pintar saja. Saya tak nampak organisasi lain yang memperjuangkan. Ya, terima kasih Dr. Hasna. Saya tertariklah atas cadangan untuk summer camp itu kerana saya pernah pergi satu small conference di New Zealand ya. Pada ketika itu kami sebagai pendidik pergi attending the conference. Masa tu dibawa conference itu melibatkan anak-anak yang twice exceptional, ibu bapanya sekali. Jadi ketika ibu bapa dan cikgu-cikgunya mengikuti program seminar tersebut, anak-anak itu akan pergi dengan aktiviti mereka sendiri. Jadi saya rasa satu cadangan yang baiklah untuk enrichment untuk anak kita fokus on the twice exceptional. Saya rasa kalau nak polish anak punya exceptionality, program early childhood education yang mantap adalah Reggio Emilia dan juga Waldorf. Sebab Reggio Emilia dan Waldorf tu dia memang menggalakkan kanak-kanak untuk explore dia punya minat dan dia memberi ruang dan peluang kepada anak-anak untuk explore. So kepada ibu tadi, jika nak mencari mungkin pusat ECE yang boleh menggilap your child's exceptionality tu, cari program yang ada Reggio Emilia ataupun Waldorf. Okay, thank you. Okey, Doktor, kita beralih kepada soalan seterusnya. Soalan daripada Sanizan. Soalan dia agak sangat luar biasa juga. So soalan dia adalah, bolehkah negara kita memiliki pakar akademik yang mengalami autism seperti Prof. Templer Grandin? Saya rasa kita ada Dr. Daniel Leong. Dr. Daniel Leong ni dia ada autism dan dia ada PhD. Saya lebih mengenali dia sebagai advocate dalam NGO, tetapi saya tak pasti dia bekerja di mana. Jadi kalau nak ada saya rasa tak mustahil. Saya rasa tak mustahil. Dan saya berharap mungkin pelajar-pelajar yang twice exceptional di pusat Genius Pintar boleh digilap untuk menjadi ilmuwan di masa hadapan. Jadi again balik kepada Genius Pintar jugalah. Okey, baik Doktor. Saya teruskan lagi. Soalan daripada Fidaria Khair. Soalan dia adalah, dia minta pandangan daripada doktor tentang EIP, tentang intervensi one to one therapy. So adakah ianya berkesan?
Oh, tentu. Tetapi EIP itu bukan bermaksud one to one. EIP itu dia punya maksudnya adalah luas dan kajian mengenai autism menunjukkan bahawa anak-anak autism ni memerlukan intensive early intervention selama sekurang-kurangnya 25 jam seminggu. 25 jam seminggu. Jadi mak bapak, mana nak mampu nak bayar terapi untuk 25 jam. No. You duduk makan dengan anak you ajar anak you macam mana nak makan dengan elok, itu pun terapi. You bawa anak you ke padang, itu pun terapi. You ajar anak you kayuh basikal roda 3, itu pun terapi. So intensive early intervention is the treatment for young children with autism. Tetapi isunya adalah bila kita bercakap tentang early intervention program di Malaysia ni untuk anak-anak autism, dia ada banyak mazhab lah. Ada mazhab yang kata dia kena one to one, ada mazhab yang ni. Jadi kalau kata yang one to one tu, itu adalah mazhab Lovaas. Lovaas ni adalah satu researcher di University of California Los Angeles, UCLA. Jadi pada tahun 80-an macam tu, Lovaas banyak buat kajian mengenai DTT sebenarnya, tapi dikenali sebagai Lovaas method, tapi sebenarnya nama saintifiknya adalah discrete trial training. Sekarang ni discrete trial training tu kita masih pakai, tetapi bidang intervensi awal untuk anak-anak autism sudah bergerak kepada play based. Contohnya kalau Lovaas punya method tu kan, budak masih lost in space, ini warna apa, ini bentuk apa, ini angka apa, dia dah fokus kepada mengenali bits of information macam tu. Tetapi sekarang ni apabila anak tu datang, dia lost in space macam tu, kita polishkan dia punya social skills, kita polish dia punya communication skills, adaptive skills. Sebab kalau kita tengok definisi autism, dia adalah kecacatan dari segi interaksi sosial, komunikasi sosial dan rigidity tu. Jadi tentu jawapannya EIP tu memang wajib. Tetapi dia punya form and dia punya method tu banyak mazhab. Jadi puan kena tengok dan kena kajilah yang mana yang the true one, yang sahih, yang menggunakan apa kita panggil evidence based practices. Maksudnya amalan yang digunakan di pusat itu, dia menggunakan amalan-amalan yang sudah terbukti berkesan secara saintifik. Okey doktor, kita ambil satu soalan lagi doktor daripada FB Live Pusat Jenis Minta Negara. So daripada Yun Hui Beka Xiao, soalan dia adalah bagaimanakah dia nak membantu anak dia yang ada EF. So far dimaklumkan dia menggunakan play board game. Dan EF? Sorry, apa tu EF? EF stand for EF ni saya tak sure stand for apa. So maybe dia boleh respon kejap lagi dalam tu. Baca sekali lagi Encik Mia soalan dia tu. Okay, how to help my kid with their EF? So far I am play board game. That's help. Anything else? Ada lagi tak yang boleh membantu? Saya pun tak pasti EF tu apa dia. Okay, mungkin kita kembali kemudian kepada soalan tersebut. Alright, so saya teruskan doktor kepada soalan yang agak penting juga. Di peringkat awal tadi doktor sebutkan Ping Ling berhijrah ke Australia kan? Ping Lian, sorry Ping Ling pula, maaf. Okey, baik. Pada pandangan doktor, apakah sebenarnya kenapa mereka ni bergerak? Apakah kelompongan yang sebenarnya key factor yang membuatkan parent bertindak ke arah itu? Adakah sistem kita lemah ataupun kita tak ada sistem sokongan akhirnya boleh membuatkan mereka ni berhijrah? Dia macam ni lah kalau kita nak mudah faham. Cuba kita pergi ke mana-mana sekolah, kita tanya cikgu tahu tak tentang twice exceptional? Cuba rasa-rasa berapa peratus cikgu yang boleh bagi definisi yang mantap tentang twice exceptional. Kalau cikgu tak tahu, I always say, dia selalu macam ni. Kalau you tanya 100 cikgu, 90 orang boleh jawab, 10 tak boleh jawab, kita boleh tuding jari kepada 10 orang tu. Tapi kalau you tanya 10 orang boleh jawab, 90 orang tak boleh jawab, you tak boleh tuding jari kepada cikgu, you kena tuding jari kepada sistem latihan dia tu.
Macam tu. Jadi memanglah sistem pendidikan kita yang kurang faham mengenai keperluan twice exceptional children ni, dan sebab itulah saya sangat berharap Pusat Genius Pintar akan menjadi champion lah kepada kanak-kanak yang twice exceptional ni. Sebab selalunya apabila sesuatu community itu macam terlepas pandang macam tu, mereka perlukan champion. Dan saya tahu bahawa Pusat Genius Pintar berkolaborasi dengan Persatuan Ibu Bapa Anak-anak Pintar kan, Malaysian Gifted Children Association ke apa begitu. Jadi mungkin perlu juga kita tubuhkan satu association, Malaysian Twice Exceptional Children Association ke apa, dan boleh berkolaborasi dengan Pusat Genius Pintar. Memang boleh kata sokongan untuk anak-anak yang twice exceptional ni boleh kata kalau ada pun tak sampai 1% lah. Memang sangat-sangat tidak ada. Dan memang dan sebab itulah saya lihat macam perbincangan kita hari ni di webinar harap dapat mencetuskan orang-orang muda lah. Sebab saya rasa saya sendiri pun my research pun dah full on my plate kan. Saya minta maaf lah, saya rasa saya tak mampu nak fokus kepada talented and gifted, therefore we need someone to become the champion. Sangat harap daripada tenaga pengajar muda Pusat Genius Pintar. Doktor, yang tadi tu EF tu stand for Executive Function Disorder. Executive Functioning. Okey. Saya ingatkan disability apa. Dia executive functioning tu kan dia bukan pegboard saja. Executive functioning tu termasuklah bagaimana dia susun dia punya jadual, macam mana dia mandi. So dia punya executive functioning ni saya nak nasihatkan kepada puan untuk melihat secara besar. At the end of the day, jika anak ada executive functioning adalah anak yang mampu berdikari. Macam Aiman tadi yang saya cerita tu kan, bukan nama sebenar tu kan, dia tak mampu nak hadiri kuliah dan sebagainya sebab dia punya executive functioning dia lemah. Jadi pada peringkat universiti, untuk berjaya dalam executive functioning, dia perlu mampu susun jadual dia, mampu tahu assignment ni due di minggu ke-10, maka minggu ke-6 aku dah kena mula buat sikit-sikit, buat literature review dan sebagainya. Itu executive functioning di peringkat universiti. Jadi puan yang tanya soalan tu, anak di peringkat mana? Kalau kata anak di bawah 7 tahun, lebih kepada urus diri dia, lebih kepada kemahiran dia di rumah, kemahiran dia di sekolah. Okey, sekejap ya, saya ada BBM sekejap ya. Kebetulan ada di sini. Contohnya kan, kita nak ajar anak-anak untuk berdikari dalam menjalani kehidupan dia seharian. Untuk anak-anak yang muda lah, 7 tahun ke bawah, kita guna something as low tech as this. Jadi rutin pagi, bangun pagi kena buat apa, lepas tu buat apa. Jadi apabila kita gunakan board yang macam ni, dia tricky sikit kan, sampai pergi ke sekolah macam tu kan. Jadi bila kita gunakan board macam ni, you are telling your child, okay, in order to go to school, you need to wake up, you need to take a bath, you need to brush your teeth. Jadi apabila anak dah biasa menyusun rutin seharian dia, InsyaAllah bila dia besar, lebih mudah untuk dia jalankan executive functioning dia apabila dia belajar di universiti atau college. Okey doktor, baik. Kita pergi kepada soalan yang terakhir mungkin. Alright. Ini soalan yang saya rasa sangat penting jugalah dan saya juga risau jugalah tentang perkara ini. So kalau kita lihat, doktor sebutkan tadi di peringkat awal, memang diagnosis awal tu sangat penting. Supaya dia boleh memandu parent ni untuk bertindak. Tapi kerisauan saya adalah kalau parent yang tak cakna B40 ke bawah dan so on, jadi mereka ni tak ada pendedahan tentang 2E ni. Jadi pada pandangan doktor lah secara mudah mungkin guideline lah pada doktor secara mudah mungkin sebab ramai yang melihat ni, mungkin panduan kepada mereka, parent khususnya. Sebelum saya jawab soalan Encik Mio, saya nak kata bahawa kalau kita nak tunggu kita ada cukup pakar untuk diagnosis autism, untuk diagnosis exceptionality,
sampai kucing bertanduk pun saya rasa kita tak cukup untuk memenuhi populasi kita yang 37 juta, 32 juta ni. Tak, sampai kucing bertanduk pun kita tak boleh nak catch up. Jadi saya selalu melihat bahawa kita kena gemblengkan guru-guru. Bukan saja guru-guru di sekolah, tetapi guru-guru di prasekolah, tadika dan juga pengasuh-pengasuh. Jadi kita kena pastikan bahawa anybody who works with children must have training on children with disabilities dan juga children with exceptionalities. Dan kita jangan pandang rendah kepada pengasuh, kepada guru prasekolah dan sebagainya, sebab mereka memang tiap-tiap hari menghadap anak-anak yang ada kelebihan ni ataupun ada disability ni. Apabila katakanlah dah 3-4 tahun kerja you menghadap kanak-kanak je, kalau anak tu ada exceptionality ataupun anak tu ada disability, guru-guru pengasuh ni walaupun tak ada master's degree, dia orang boleh pick up. Okey, itu satu. Jadi bagaimana kita nak mencaknakan stakeholders yang bekerja dengan kanak-kanak, tu satu. Untuk mengenal pastinya, saya rasa it boils down to good parenting skills. Kalau kata kita ada parenting skills yang mantap, kita akan cakna dengan keperluan anak kita, kita akan faham tentang keperluan anak kita. Contohnya, saya menjalankan kajian mengenai satu alat saringan yang dikenali sebagai ASQSE. Dia mengkaji kemahiran social emotional tentang kalau anak you menangis, anak you boleh bertenang ke tidak, kalau anak you jumpa stranger, anak you berani ke tidak, soalan-soalan macam tu. Dan selalunya apabila kita tanya mak bapak, kalau kita tanya face to face kan, mak bapak kadang-kadang can I'm not sure lah. Jadi mak bapak pun tak peka dengan perkembangan anak-anak. Tak peka. Jadi apa yang kita boleh buat adalah secara amnya kita perlu mengadakan pelbagai program supaya mak bapak yang ada anak-anak kecil ni, mereka boleh memantapkan dia punya parenting skills. Dia boleh mantap dan dia boleh mantap kefahaman dia tentang typical development, so that kalau anak dia umur 2 tahun dah boleh membaca, itu tak typical tu, sebab membaca selalunya paling-paling awal 5 tahun. Malaysia memang kiasu. Orang Malaysia nak sangat anak pada usia 3 tahun untuk membaca. That's actually tak digalakkan oleh badan-badan organisasi profesional tentang perkembangan kanak-kanak. Tetapi kalau anak you tak ajar, you tak paksa, you tak apa, tiba-tiba dia tengok TV, dia boleh baca, you bawa pergi ke taman, apa-apa benda dia baca, itu adalah exceptionality. Jadi anak saya boleh membaca. Jadi bagaimana kita nak mengembangkan tu? Mungkin dah boleh beli buku. Jangan beli buku yang menarik untuk kanak-kanak dulu. Jadi macam mana kita nak kembangkan kanak-kanak tu? Jadi saya rasa nak membikin mak bapak cakna sama ada tentang disability anak atau exceptionality anak, dia kena ada good parenting skill. Core parenting skills tu mesti mantap. Okey, Doktor, terima kasih. Satu lagi dah Doktor, sebab tajuk ni memang rare dan saya rasa memang dalam grup FB pun ramai menonton, dia punya view tu memang tak jatuh. Jadi saya promote tu. Jadi Doktor berada di lapangan, Doktor penyelidik dan Doktor juga ada anak sulung nama Muhammad tadi tu kan Doktor. Saya dua anak autism, anak sulung, anak bongsu. Sepanjang Doktor menguruskan dan cuba membantu mereka, apakah cabaran yang Doktor boleh share tak? Cabaran yang memang betul-betul mencabar Doktor? Apakah ia? Saya semasa anak saya Muhammad didiagnose autism pada tahun 1998, dia lahir 1995, 1998 pada usia 3 tahun. Memang dia punya autism tu sangat klasik lah kan. Jadi agak mudah untuk dikenal pasti walaupun tahun 1998. Of course kita tidak ada perkhidmatan
pada masa tu kita belajar antara cara untuk membantu anak autism adalah menggunakan kaedah ABA atau Applied Behavior Analysis. Apa benda tu Applied Behavior Analysis? Saya join parent support group dan di situ apa yang kita buat, kita kumpul duit ramai-ramai, kita bawa pakar ABA daripada California untuk datang dengan kos yang sangat tinggi. Apabila saya melihat keadaan ini, saya sedar bahawa we need an expert in autism. Sebab itulah salah satu sebabnya saya letak jawatan sebagai guru, ambil loan dan pergi buat PhD dalam bidang early intervention, autism dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita balik dan melalui Genius Kurnia tu ada macam-macam. Dia ada modul, dia ada kurikulum, dia ada, tetapi KPM tak berapa mesra dengan Genius Kurnia ni. Sebenarnya banyak benda yang boleh korek, tapi for some reason dia ada macam ada gap lah. Saya rasa ada gap. Hope the gap can be apa? Diorang tu boleh diperdekatkan lah. Okay, so balik daripada US, Muhammad tak ada tempat belajar. Saya tak ada pilihan. Saya membuka Makmal Autisma di Fakulti Pendidikan UKM. Dengan cara itu, Muhammad ada tempat untuk belajar dan saya pun boleh buat research. Alhamdulillah, dapat geran Universiti Penyelidikan sebanyak 320,000. Alhamdulillah. Kemudian sekarang, Muhammad dah 26. What's next? Jadi untuk anak-anak dewasa macam Muhammad yang low functioning autismnya memerlukan apa yang kita panggil independent living center ataupun pusat hidup berdikari. Dan boleh ke saya tunggu orang lain buat, menteri mana buat ke, profesor mana buat ke, jutawan mana buat? Tidak. Melainkan mak bapak sendirilah juga yang buat. Sebab itu saya dan 13 orang lagi rakan, kami 14 of us, kami kumpul duit, kami beli tanah dan insyaAllah bulan Februari ni kami akan buat kebun bandar, urban farming, dan harap-harap kami dalam tahun ini juga kami boleh bangunkan Blok A. Tapi Blok A tu kos dia 330,000. Kalau tanya kami ada tak 330,000? Tak ada. Tetapi kita percaya, kita usaha, Tuhan akan bagi. Sebab kami boleh beli tanah pun dah like it's already a miracle. But macam itulah Encik Mio, maksudnya bila kita ada anak istimewa, kita perhatikan apa keperluan dia, kita usahakan sendiri. Bila saya buka yang funny-nya tu kan, saya ni tungging terbalik lah nak dapatkan servis untuk anak saya. Lepas tu atas kesedaran insaf, rasa insaf tu yang membangunkan Makmal Autisma, membangunkan Genius Kurnia untuk bantu mak bapak lain. Tiba-tiba kena marah pula. Kenapa buat satu saja? Saya kena marah. Kenapa buat satu saja? Kenapa tak buat satu lagi? Ya Allah, ya Tuhan. Kalau dia tahu kita pergi ke KPM, kita pergi push tu, bila kena marah macam tu, saya kata Allahu Akbar, dah lah kita tungging terbalik nak usahakan, kita juga kena marah, tak apalah. Mak bapak, they are desperate, so sometimes they get agitated and they use strong words lah. Jadi kita telan je lah. Okey, terima kasih Prof. Madya Dr. Hasnah Toran atas perkongsian petang ni. Dan saya tabik spring lah Prof di atas usaha Prof dan juga Prof punya suggestion kepada kami Pusat Genius yang kami memang berhadapan dengan pelajar-pelajar ni. So far memang di bawah kepimpinan Dr. Rolinda memang kami berusaha keras untuk saya rasakan tak cukup dengan membantu mereka saja, you need to start documenting. Saya selalu dengan saya punya student, saya always kata, dengan tim saya kat Genius Kurnia pun saya selalu kata, kalau rasa tak mampu keluarkan artikel, keluarkan pamphlet dulu. Pamphlet yang kertas A4 lipat 2. Lepas tu bila dah ada banyak maklumat, mungkin booklet kecil yang ada 6 muka surat. And then you will find that as years goes by, ilmu tu akan berkembang. Mungkin buka satu blog ke, buka satu YouTube ke, dia punya documentation tu, jadi ilmu tu tak lari. Sebab kan apa Dr. Rolinda, masalahnya kadang-kadang people come and people go. Macam Encik Mio yang muda-muda ni tahu melompat pergi ke fakulti mana ke apa. Jadi ilmu tu dibawa pergi. Kan, jadi kalau kata kita ada dalam apa dah diarchivekan dalam bentuk mula dengan pamphlet 2 pages and then booklet and then apa, maybe 3 years down the road you boleh buat satu booklet, dan booklet tu boleh buat e-book, boleh kongsi dengan semua cikgu-cikgu di Malaysia yang ada murid tuas exceptional. Macam tu. Jangan bantu saja, you need to publish dokumentkan dia. Betul. Sebab kita dah ada success story yang mana anak-anak tuas exceptional yang datang dengan kita, memang kata orang tu
kita lihat memang sukar untuk berubah, tapi bila mereka dah hampir ke hujung tahun, dah habis tamat pengajian, mereka berubah nampak. Boleh buat satu Prof Rolinda boleh buat satu e-book on success stories ke? Success story, ya betul. Dan kongsi, Kalau letak dulu, dekat website Genius Pintar. Dr. Hasna, kalau dulu Supaya kan Prof, supaya kan nanti bila ada soalan mengenai test exceptional, orang kata oh pergi website Genius Pintar. Pergi sebab benda tu dah mula. Walaupun kecil mula, nanti dia akan berkembang insya-Allah. Thank you. I remember what you mentioned just now about ada tetamu luar yang datang. Kita kata janganlah dia tanya pada budak jatuh, janganlah budaknya ada kan. Budak itu pun telah berubah. Sampai sekarang dia kata tengok sangat berubah hasil daripada proses yang dia lalui dalam environment lah. So Alhamdulillah. So now we are not worried. Alhamdulillah you can go because they make us proud of him lah because the changes tu. Alhamdulillah. So thank you Prof. Sure. Okey, terima kasih banyak kepada Prof Madya Dr. Hasna atas kusedia meluangkan masa untuk berkongsi dengan kami para penyelidik dan juga para ibu bapa dan juga orang awam sebenarnya yang menyaksikan di FB Live. Saya mewakili Pusat Genius Pintar Negara merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. Jazakallah khairan katsira. InsyaAllah ini macam tak cukup, memang keseronokan tu sebab dia diverse, pelbagai banyak benda nak tahu, tapi insyaAllah di bawah kepimpinan Dr. Rolinda nanti mungkin kita ada way forward, mungkin kita akan ada bengkel dan so on insyaAllah. Saya kata saya sekadar itu saja insyaAllah. Saya nak pulangkan kepada MC semula insyaAllah. Saya serahkan semula majlis kepada saudari Ain, silakan. Terima kasih semua, terima kasih Genius Pintar. Thank you, terima kasih kembali Doktor. Jangan serik, you will come back. Terima kasih Encik Mio Muhammad Saiful Nizam Muhammad Sa'ali. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Hasna Turan untuk perkongsian mengenai Twice Exceptional, Pelajar Pintar dan Autism, Implikasi dan Intervensi. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini, saya menjemput hadirin semua untuk bersama-sama membuka kamera bagi sesi fotografi. Baik, harap semua bersedia. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih atas kerjasama semua. Hadirin sekalian, peringatan mesra kepada semua, sila imbas kod QR untuk rekod kehadiran sesi petang webinar dan CJIP. Untuk makluman semua, pautan yang sama akan digunakan untuk kehadiran sesi petang bagi slot 1 dan slot kedua. Pautan tersebut akan dipaparkan sekali lagi pada akhir program. Kini tamatlah hari pertama webinar kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam memahami dan mempertingkatkan kesedaran mengenai pendidikan pintar dan berbakat untuk anak-anak kita di masa hadapan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan penceramah dan peserta. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok untuk hari kedua webinar kebangsaan pendidikan pintar dan berbakat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua.